Alright. So, malam ni saya tak larat nak menyanyi. Okay, saya tak ada mood lah nak menyanyi malam ni, puan-puan. Saya rasa saya nak terus kepada penceritaan dan perkongsian saya untuk menjawab persoalan bagi beberapa orang ataupun beberapa ibu, okay, khususlah kepada ibu dia yang mempunyai masalah, dia mungkin ada isu nak berkahwin lain. Baik, perempuan, bila kita bercerita tentang hak jagaan anak ni, kita kena tahu dahulu, bab hak jagaan anak ni adalah bab yang berkaitan dengan kebajikan anak. Okay? Bab yang paling penting berkaitan dengan isu jagaan ni, right, adalah bab yang kita kena fikirkan apa kebaikan yang kita nak kena jaga tentang anak tersebut. Okay? So, undang-undang keluarga Islam setiap negeri dia ada memperuntukkan berkaitan dengan isu hak jagaan. Siapa yang lebih layak jagaan? Setiap negeri daripada Perlis sampai ke Sabah, setiap negeri, okay, ada enactment ataupun akta undang-undang keluarga Islam. Okay? Bila kita sebut ada undang-undang, maksudnya setiap negeri ni dia ada cerita tentang isu berkenaan dengan hak jagaan anak. So, sebagai seorang ibu, okay, saya faham satu perkara, majoriti ibu memang akan utamakan anak. Okay, memang akan mengutamakan kebajikan anak. Regardless apa pun yang berlaku dalam kehidupan dia, sama ada dia ni teruk ke baik ke sebagainya, dia akan utamakan anak tersebut terlebih dahulu. Right? So, benda ni bukan benda yang baru. Daripada zaman Nabi SAW pun ada isu dah berkenaan dengan hak jagaan anak, iaitu ada pihak yang berebut, ibu dengan bapa, bila dah berlaku perceraian, dia berebut hak jagaan anak. Jadi datang pada seorang sahabat Nabi ni, wanita datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anakku ini tempat dia perutku inilah tempat dia kandung, dadaku ini tempat dia minum susu, pahaku ini tempat dia bermain dan sebagainya." Okay? Tapi sedangkan si ayah ini nak mengambil anak tersebut daripada aku. Okay? Jadi Nabi SAW kata apa? Kamu, okay, lebih layak, kamu lebih berhak ke atas jagaan anak tersebut sehinggalah kamu berkahwin lain. Ni hadis Nabi yang sahih, perempuan. So, dalam cerita berkenaan dengan hak jagaan anak ni, perempuan, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW tersebut, cerita berkenaan dengan hak jagaan anak ni memang diberi keutamaan kepada ibu. Okay? Even setiap negeri pun sama, daripada negeri Perlis sampai ke Sabah, bab hak jagaan anak ni dia diletakkan ranking. Okay? Anda boleh semak setiap negeri semua undang-undang dia sama berkaitan dengan jagaan anak. Dia akan letakkan ranking. Apa tahu ranking? Maksudnya nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau cerita fasah contoh dia tak ada ranking, nak dahulukan yang mana dan sebagainya, tak. Tapi kalau bab jagaan anak, right, dia dah ada ranking siap-siap. Ranking. Yang pertamanya adalah ibu dulu. So, ibu kita tahu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat hak jagaan anak. Kalau katalah pasangan ni tak berlaku perceraian sekalipun, tapi bergaduh, so pihak-pihak ni bawa dirilah, duduk, seorang duduk kat sini, seorang duduk dekat sana, so jauh-jauh, okay? Tak bercerai pun lagi. Jadi macam mana nak menentukan bab jagaan tu? Sebaiknya utamakan kepada ibu, sebab dalam undang-undang tu disebut ibu. Okay? Baik. Apatah lagi kalau kata berlaku perceraian. Kalau kata berlaku perceraian, timbul isu berebut. Bapa nak berebut, mak pun nak berebut. Kadang-kadang bapa tak berebut pun, tapi mak mertua nak berebut. Kadang-kadang mak mertua tak berebut, mak kita pula nak berebut, kan. So, masing-masing ni ada intention lah nak ambil hak jagaan ni. Okay? Kalau cerita berkenaan dengan perebutan ni pun, mahkamah dia akan utamakan dulu ranking. Yang pertama sekali ibu dulu. Sebab clear hadis Nabi kata tadi, bab jagaan anak ni adalah bab yang tak boleh disangkal kekuatan seorang ibu untuk dapat hak jagaan. Alright? Terutamanya anak yang daripada umur
bawah lah daripada baru lahir tu, okay, baru lahir sampailah umur anak ni 7 tahun bagi laki, 9 tahun bagi perempuan. So kekuatan seorang ibu ni dapat anak tu dia kuat kalau anak dia kurang daripada yang ditetapkan dalam undang-undang. So 7 tahun bagi laki, 9 tahun bagi perempuan, dah sampai umur tu barulah ada pihak lain boleh nak ganggu gugat lah. Okey, baik. Tu cerita bab ranking. Yang kedua, siapa dia? Yang kedua, mak kepada mak. Maksudnya nenek lah. Nenek kepada cucu tu. Okey. Yang ketiga baru bapa. Yang keempat, ibu kepada bapa. Okey, maksudnya mak mertua. Alright. So bab jagaan anak ni adalah bab yang memang khususnya bab yang menceritakan tentang ranking. So kalau kata anda mungkin ada kerisauan, seorang ibu dia risau bab jagaan anak hilang dan sebagainya, so dia risau pergi mahkamah nanti dia gagal. So anda jangan risau sebabnya kalau pergi ke mahkamah bab jagaan anak perempuan, kita dah set dah, dia mesti akan kepada ibu dulu. Even kalau datang kepada peguam syar'i pun perempuan, alright, kita akan tanya tau, nak buat tuntutan. Kalau contoh laki datang kepada saya perempuan. So ada pernah laki datang kepada saya, tuan, saya nak buat tuntutan hak jagaan anak. Okey. Tak apa, kita rasional sebab dia bapa, okey. So kita akan kata, "Cik, nak tuntut jagaan anak umur berapa?" Dia kata, "Anak saya baru dalam sebulan." Saya kata, "Baru cerai ke apa?" Dia kata, "Dalam proses perceraian." Jadi, "Cik nak ambil jagaan anak yang baby ni sebulan." Saya kata, "Minta maaf cik, cik buatlah apa sekalipun, bayar pilah mahal macam mana kat saya sekalipun, saya takkan boleh tegakkan benang yang basah." Tu je saya boleh bagi tahu. Unless dia ada beberapa isu yang paling besar lah. Contoh dia mungkin ibu ni murtad. Murtad mungkin. Okay? Tapi kalau kata murtad sekalipun, ada pandangan, macam contoh pandangan daripada Dr. Mazhar sendiri pun, dia ada cerita tentang keutamaan anak ni memang kepada ibu, terutamanya anak yang kecil. Okay? Sebabnya anak yang kecil, anak yang masih lagi menyusu badan, right, dia mesti kepada ibu. Regardless, okay, cerita apa sekalipun, ibu ni mungkin teruk ke, jahat macam mana pun, bab jagaan anak terutamanya baby, kepada ibu dulu. Bayar pilah mahal macam mana pun kat aku, memang aku ni mahal, tak apa, sebab aku tahu sasaran aku siapa. So siapa yang bayar kita pun, saya kata saya tak boleh tegakkan benang yang basah. Kita tak boleh buat benda tu. Sebab benda berkaitan dengan jagaan anak ni perempuan, dia ada ranking. So memang tanya mana-mana peguam pun, mai cerita nak buat tuntutan jagaan anak, saya memang kata Allah. Kalau yang mai tu wanita, dia cerita tentang jagaan anak, kita dah tahu dah. InsyaAllah dia ada kekuatan. Walaupun mungkin ada benda yang akan dilawan, yang nak ditegakkan oleh pihak lawan. Alright, it's okay. Yang penting kita dah set dah, dia akan dapat kepada ibu dulu. Keutamaan, bukan dapat terus, cuma dia keutamaan. Kalau cerita fasah, dia mungkin keutamaan dia kepada laki dulu, sebab beban kepada isteri ni untuk buktikan tu berat. Okay? Tapi kalau cerita bab jagaan anak, beban kekuatan kita tu dia kuat kepada ibu. So ibu, of course kita tak adalah kita boleh kata macam relax okay, tak ada apa, tak boleh macam tu, sebab kita tak boleh take for granted juga. Kita kena berwaspada dengan apa isu yang nak dibawa. So malam ni saya nak cerita kat anda semua wanita tentang isu mengenai wanita yang bimbang, alright? Dia dah bercerai. Kemudian dia nak kahwin lain. Sebab saya sebut apa tadi hadis Nabi kata, kalau seseorang ibu ni dia berkahwin lain, maka ibu ni akan jatuh kepada bapa, contoh so yang tu pegangannya hadis tu. Alright, so saya takkan ambil soalan lagi So siapa yang tanya soalan semua tu, relax dulu. Hampa tulis pun aku takkan tengok lagi. Lagi kalau tulis live sekarang ni soalan ni, saya takkan nampak dah lagi. So relax, saya nak bercakap dulu. Okay, alright. So bab jagaan anak yang saya nak cerita malam ni adalah bab yang menjadi ketakutan kepada seorang wanita yang nak berkahwin lain. Dia dah bercerai dah lama. Bila dah bercerai dah lama, kemudian mungkin dalam 2-3 tahun lepas tu dia dapat jodoh yang baru.
Seorang lelaki yang baru, yang berjaya menambat hati dia, sanggup pula terima anak-anaknya. Okey, so dia kata tak apa, saya setuju nak kahwin, tapi saya bimbang pula. Dah lah duk tengok live Tuan Fahmi ni. Tuan Fahmi kata kalau kahwin lain ni, jatuh hak jagaan anak tu kepada ibu pula. Jadi jatuh kepada bapa. Saya risau, saya takut nak kahwin sebab takut hilang hak jagaan anak. Okey, kalau anda mungkin ada kerisauan macam tu, tak apalah. Mungkin kalau kata tak risau pun, tapi dia kata demi anak saya tak mau campur adukkan. Ada orang macam ni tau, dia rasa macam tak kisahlah kalau kata tak kahwin pun tak apa, yang penting aku bahagia dengan anak-anak. Bahagia dengan anak pun ada orang kata macam tu. Tapi ada orang yang dia tak kisah sebab dia mungkin dia dapat jodoh yang baru, cuma dia tak mau hak jagaan anak tu dapat kat orang lain. Siapa yang jujur, siapa yang nak tanya-tanya kat sini, siapa yang ada rasa isu macam tu? Cuba komen, saya tulis je. Sebab dia mungkin ada plan, dia nak kahwin, tapi dia takut sebab benda ni saja. Kenapa perempuan? Dekat dalam section 85, okay, dalam section 85 enactment keluarga Islam, dia ada cerita tentang nampak Siti Halijah, Puteri Kinabalu, Haifa Akmal. Okay, so ini ketakutan yang ada kepada seorang wanita yang dia dah dapat calon baru, tapi sebabkan cerita ni lah dia takut nak kahwin. Takut nak kahwin sebab dia takut hilang hak jagaan anak. Betul kan? So, it's okay. Tak apa. Saya nak bantu untuk terangkan kepada anda semua. Okay. So, dalam section 85, if I'm not mistaken, enactment keluarga Islam negeri Kedah, dan juga negeri Pulau Pinang dan negeri-negeri yang lain lebih kurang sama lah. Bab hak jagaan anak ni, dia akan utamakan kepada ibu, tapi dia kata ibu boleh hilang kelayakan, okay? Ibu boleh hilang kelayakan untuk mendapat hak jagaan anak kalau, okay, dia tergolong dalam salah satu daripada 5 perkara. Okay, sekali lagi Section 85 enactment keluarga Islam negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga negeri-negeri yang lain. Baik. Dia ada memperuntukkan, dia kata ibu boleh hilang kelayakan untuk mendapat hak jagaan anak. Okey. Kalau dia tergolong dalam salah satu daripada 5 perkara. Kalau kata 3 ke 4 kan lagilah, tapi salah satu pun dah cukup. Iaitu yang pertamanya, kalau ibu ni murtad. Okey, murtad ni maksudnya disahkan keluar daripada agama Islam. Okey, keluar daripada agama Islam. Kalau lah contoh kan, ibu ni dia tak adalah keluar pada agama Islam, tapi dia mungkin sesat. Biasa kan, macam di isu apa, ajaran sesat ke, ikut ayah pin ke, tengok-tengok pengikut, macam-macam pengikut lah. Kita pun tak tahu sangat, Syiah ke contohnya kan. So yang tu dikira murtad ataupun tak? Okay. So jawapan saya, yang tu dia mungkin tak jatuh kepada murtad lagi, tapi dia mungkin jatuh kepada kategori yang kedua, iaitu berkelakuan keji. Okey, berkelakuan keji mengikut hukum syarak. Sebab hukum syarak bertentangan dengan benda yang dah difatwakan haram, dah difatwakan sesat, tapi kita still ikut juga. Okey, so bab berkelakuan keji mengikut hukum syarak ni dia sangat luas, sangat besar dia punya tafsiran dia. Cuma dia ada spesifik terma dekat situ, iaitu berkelakuan keji secara terbuka. Terbuka. Jadi ni saya tak mau ulas malam bab ni. Kita nak cerita bab lain. Yang ketiga, kalau ibu ni menganiayai anak tersebut. Contoh dia macam minta maaf lah, kesian kat dia. Adik Bella, kesian sangat-sangat. Macam tempat jagaan tu mendera dan sebagainya. So, yang tu boleh dikira sebagai mendera, mendatangkan kesakitan, mendatangkan penganiayaan kepada anak tersebut. So yang tu boleh dikira sebagai orang yang boleh hilang hak kelayakan untuk menjaga. Yang keempat, kalau ibu ni menukar mastotin dengan satu jarak yang sangat jauh dengan tujuan untuk pisahkan anak dengan bapa. Okey, ni yang kelima yang saya nak cerita, iaitu ibu berkahwin lain. So salah satu perkara yang boleh mendatangkan perubahan hak jagaan anak daripada seorang ibu kepada bapa adalah jika sekiranya ibu berkahwin lain. Okay, so benda ni memang clear ada dalam undang-undang. Dia sebut
Okey, iaitu kalau ibu kahwin lain, so ibu ni boleh jatuh jagaan tu kepada pihak yang lain. Okey. Alright. Saya faham isu ni ramai yang menjadi kerisauan. But it's okay. Dalam hak jagaan anak ni perempuan, tadi pasal mula-mula di awal tadi saya dah bagi tahu tentang perkara yang paling dititik beratkan berkaitan dengan hak jagaan anak ni adalah berkaitan dengan kebajikan. Okey. So kebajikan, apa maksud kebajikan? Okey, kebajikan anak ni adalah maksudnya perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kepada anak tersebut, bukan mendatangkan kemudaratan. So apa contoh kebajikan anak yang kita kena jaga? Contoh dia, anak kita kena jaga dari sudut kebajikan dia kalau baby, dari sudut penyusuan. Okey, dari sudut kasih sayang, dari sudut bermalam, boleh tidur dan sebagainya. Yang tu kemampuan seorang ibu nak menyusukan. Adakah bapa boleh menyusukan? Buatlah macam mana sekalipun, bapa takkan berjaya untuk menyusukan tu. Walaupun mungkin tek dia tu sadar, tek tu boleh goyang-goyang kan. Lelaki dia ada style sikit, dia punya tek tu boleh goyang, tapi still dia takkan boleh punya menyusukan anak. Okay, so memang kita tak boleh kata apa-apa. Bab jagaan anak, kebajikan yang kalau anak baby ni bab menyusu, dia memang akan kepada ibu. Okay, kebajikan apa lagi? Kebajikan berkaitan dengan makan minum. So kalau bab berkaitan dengan makan minum ni, ibu jaga dengan baik. Kemudian bab berkaitan dengan kebajikan pelajaran. So pelajaran kalau ibu ni pun boleh jaga dengan baik, jadi kebajikan dah terjaga dengan baik. Tu je. Kebajikan ni benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan kepada anak. Okey. Tak semestinya benda yang berkaitan dengan contohlah kan, beli mainan, beli hadiah, beli macam-macam. Mungkin kan ada setengah bapa dia kata, "Tuan, saya lebih bagus menjaga kebajikan. Saya boleh bagi mainan, saya beli PS5." Oh, PS5 kau. Aku pun tak ada PS ni ke. Dulu last pun PS2 je, lepas tu tak pernah main dah. Okay, so PS5 boleh beli mainan, beli macam-macam mainan. So dia kata dia dah menjaga kebajikan. Tak, perempuan. Okay, kebajikan ni dia pelbagai sudut. Salah satu pelbagai sudut tu yang kurang orang nak tekankan adalah perasaan anak. Perasaan anak pun boleh menjadi kepada kebajikan kepada isu berkaitan dengan hak jagaan ni, perempuan. Kenapa? Okay, macam ni. Kadang-kadang kan dia mungkin kata bapa ni nak ambil jagaan sebab ibu ni berkahwin lain. Okey. So dia kata sedangkan bapa ni tak pernah pun jaga anak tu daripada kecil sampailah dia umur, mungkin dah bercerai. Ada yang bercerai tu umur anak ni 2 tahun. Dia bercerai umur anak 2 tahun ni, kemudian 3 tahun lepas tu sebabkan ibu ni nak kahwin lain, jadi si bapa ni nak ambil anak tersebut. Okey. Mungkin bapa ni boleh dapat, mungkin boleh dapat. Cuma boleh menjejas tak kebajikan anak tersebut dari sudut perasaan dia? Macam mana dari sudut dia tangisan dia malam-malam, sebab dia tak pernah pun berenggang, tak pernah pun bermalam dengan orang lain melainkan bermalam dengan mak dia tu sendiri. So ini tabiat yang lumrah alam. Lumrah alam yang mana seseorang anak ni biasanya masa kecil dia memang dengan ibu. Jadi kalaulah disebabkan perkahwinan tu, nak pisahkan dia dengan ibu dia tersebut, boleh tak dia mendatangkan kesakitan, boleh mendatangkan terjejas tak kebajikan dari sudut mental dia, kesihatan dia, dari sudut kasih sayang dia. So yang tu pun adalah salah satu perkara yang diambil berat dalam penentuan hak jagaan anak ni, perempuan. So besar. Jangan fikir macam anak ni menangis saja, oh tak kisahlah anak ni menangis, yang penting hak orang yang patut dapat tu patut ambil juga. Tak boleh, sebab anak ni dia bukannya macam harta benda. Dia bukannya macam barang. Anak ambil, hantar anak tinggal. Dia tak boleh macam tu. Sebab anak ni dia adalah orang yang mempunyai perasaan. Kadang-kadang ni si bapa dengan si ibu ni, minta maaf saya cakap, kadang-kadang dia orang ni tak pernah fikir pun bab yang tu. Saya percayalah yang menonton depan ni
Saya percaya semuanya baik-baik. Ni cerita dekat, tak tahu lah kat mana, dekat Zimbabwe kot. Ni cerita kat tempat jauh-jauh. Kadang-kadang kan cerita dia berkaitan dengan berebut hak jagaan anak ni, iaitu bapa nak anak ambil. Ikut juga perasaan, sebab dia kata perintah dah kata macam ni. So bila perintah dah kata macam ni, si ibu kata, ni hang tak pernah pun ambil jagaan ni, hang tak pernah pun jaga, tiba-tiba hang nak ambil macam tu terus. Ambil lah hati anak ni dulu, bukan aku tak mau bagi. Ada ibu yang mengadu pada kita macam tu. So dia kata tak kira, yang ni dah bagi, nak bagi juga. So anak ni sampai menangis-nangis. Dia kata sebab kita tak pernah pun berjumpa, kita tak dah berpisah tu masa anak ni kecil. Kemudian tiba-tiba pula nak ambil anak tu. Macam tu sahaja. Fikirkan juga tentang perasaan. Sebab perasaan, menjaga perasaan seorang anak ni pun adalah salah satu daripada kebajikan yang kita kena jaga. Kalau dia menangis tak selesa, macam contoh kan, duduk satu malam saja dekat rumah bapa, so duduk satu malam kat rumah bapa, kemudian makan pun tak mau, minum pun tak mau, duk menangis saja. So adalah zalim kalau si bapa kekal nak ambil juga anak tu. Zalim. Walaupun betul dia mungkin tak melanggari hak, perintah dan sebagainya, tapi kalau anak ni dia tak selesa, tak suka, dia menangis, dia memang tak boleh nak adapt lagi benda ni. So kita kena pulangkan kepada si ibu yang memang dah lama jaga anak tersebut. Sama jugalah kalau cerita ni mungkinlah terbalik pula kan. Mungkin si ibu ni tak pernah ambil peduli. Duduk dengan si bapa aja. Tiba-tiba ibu nak ambil anak tu pula. Mungkin anak ni pun ada perasaan tak selesa lah, kata nak main, tiba-tiba nak ambil macam tu. So bab perasaan anak pun adalah salah satu bentuk kebajikan yang kita kena jaga. Kita tak boleh ambil ikut suka. Saya faham orang dewasa ni dia ada ego masing-masing. Laki ada ego, wanita pun ada ego. Masing-masing dia ada interest dia sendiri. Tapi back to basic, back to the law, back to hukum syarak, utamakan kepada ibu dulu. Sebab bab jagaan anak adalah bab yang diberikan keutamaan kepada ibu. Kenapa? Sebab tugas seorang bapa adalah memberi nafkah, bekerja. Kalau lelaki pergi kerja, macam mana dia nak jaga anak? Macam mana dia nak fokus benda tu? So jangan main dekat peguam kata, tuan saya nak ambil hak jaga anak sebab saya okey, bab nafkah semua saya bagi, saya tak pernah miss. Bab nafkah kita tak pernah pergi tengok ke, kita tak dapat tengok ke, bab yang tu memang bab yang wajib untuk seorang bapa bagi. Yang tu memang dah dijadikan sebagai satu kewajipan kepada seorang bapa untuk menafkahi anak dia. Melainkan anak tu adalah anak tak sah taraf. So anak tak sah taraf tak boleh lah. Sebab yang tu bukan dikira sebagai nasab dia. Kalau dia bagi pun dikira sebagai sedekah sahaja. Okay? Alright. So seorang ibu kalau katalah dah berkahwin lain, kalau dia plan nak kahwin lain pun, jangan risau, benda ni takkan menjadi satu benda yang automatik. So persoalan, ada setengah orang dia kata, tuan kalau kata kahwin ni, adakah automatik dia akan dapat kepada bapa? Jawapan dia tak, perempuan. Dia bukan automatik, dia manual. Sebabnya kalau katalah automatik, maksudnya kita dah ketepikan tentang kebajikan. Kebajikan anak tu yang penting. Kalau dah duduk lama dengan si ibu ni jaga makan minum, ibu ni yang hantar pergi sekolah, malam ibu ni yang mengajak mengaji, ibu ni lah yang tidur dengan anak tu, everything ibu ni jaga daripada hari sekolah sampai ke hari cuti. Tiba-tiba hanya disebabkan dia nak berkahwin lain saja, nak pindah pergi kepada orang lain, bapa ke ataupun siapa-siapalah, mak mertua ke. Jadi benda tu tak boleh dikira sebagai automatik, dia mesti manual, mesti kena diceritakan. Mesti kena dibuktikan tentang kebajikan anak ni boleh terjejas kalaulah dipindahkan kepada si bapa. So anda kena pegang satu perkara. Kita tak boleh nak menghalang seorang bapa untuk buat tuntutan hak jagaan anak kalaulah disebabkan kita nak kahwin lain. Terpulang kalau dia nak buat tuntutan, seorang lelaki, seorang bapa, dia berhak juga ke atas seorang anak sebab yang tu anak dia.
Dia takkan datang benda tu saja-saja kita ni perempuan tiba-tiba lahir macam tu saja. Hampa ingat hampa Maryam. Maryam boleh lahirkan Nabi Isa macam tu saja. Tak boleh. Okey. Dia mesti ada bapa dah juga. So kalau bapa tu hasil daripada perkahwinan yang betul, memang yang tu dia ada hak. Okey. Dia boleh buat tuntutan hak jagaan anak tersebut atas sebab kita nak kahwin lain ke ataupun kita dah kahwin lain. Okey. So dia boleh buat tuntutan, cuma dia belum tentu automatik untuk dapat. Alright? Sebab dia kena buktikan. Seorang bapa perlu buktikan apa kebajikan anak yang takkan terjejas kalau duduk dengan dia, okey, dan yang dia akan providekan. Faham? So nak ambil hak jagaan anak ni, dia tak boleh sekadar kita bagi tahu saya nak ambil hak jagaan sebab ibu ni nak kahwin lain, dah kahwin lain. Okey, dia tak akan boleh bagi tahu macam tu saja. Kalau macam tu senang, main bagi tahu dapat terus macam tu. Tak. So dia kena cerita kepada mahkamah, buktikan kepada mahkamah kita dah boleh provide apa dia, rumah depan sekolah, anak ni pun dah besar, okey, dah besar maksudnya dah masuk sekolah rendah, dah duduk sekolah menengah, takkan nak menyusu lagi. Tak logik pula kan. Okey, so kita boleh jaga everything dengan baik dan sebagainya. So prove it tentang kebajikan tersebut. Ibu pula sama. Ibu pun kalaulah dia kata yang Arif, saya cerita saya memang betul saya kahwin lain, tapi disebabkan anak ni membesar dengan saya daripada kecil sampailah dia besar, dan dia tak pernah pun duduk dengan bapa dia. Bapa ni mungkin datang melawat saja, tapi tak pernah pun ambil jagaan penuh macam tu. So benda ni dia boleh mendatangkan kepada anak ni mungkin tak selesa. Mungkin anak ni dia akan menyebabkan tekanan, menyebabkan dia rasa macam tak suka dengan keadaan berpindah hak jagaan tersebut. So benda itulah yang seorang ibu kena buktikan. Ibu ni kena buktikan jugalah dia tak pernah gagal dari sudut memberikan pengajian. Kalau lebih bagus, saya bagi adding value untuk hangpa ni kan, bab mahkamah syariah ni kan, nama pun syariah. So kalaulah seorang ibu ni dapat mengajak sendiri, dapat mengajak sendiri mengaji Quran, so anak ni boleh baca Quran sebab dia saja boleh mengajak kan, advantage dah untuk dia. Okey, sebab mahkamah syariah ni dia beza dengan mahkamah sivil. Dia tak cerita tentang pendidikan dekat sekolah semata-mata. So pendidikan dari sudut akhlak dengan pendidikan akhlak Islamiah dengan pendidikan fardu ain ni, dia akan memberi advantage kepada siapa yang dapat mengajak anak tersebut. Kalau kata tak boleh mengajak pun, at least lah kan, dia boleh didik anak dia ni untuk disiplin, hormat orang. So benda tu semua pun adalah satu bentuk kebajikan yang boleh kita tunjukkan kepada mahkamah yang anak ni adalah seorang anak yang terbela kebajikannya kerana kita. Macam tu. So faham tak apa saya nak cerita? Okay, clear. So malam ni saya dah bagi pencerahan kepada wanita-wanita, ibu-ibu, ibu-ibu lah, bukan ibu-ibu bapak-bapak siap payah. Okay, tak, ibu-ibu yang ada problem, yang ada isu nak kahwin lain. Okay, so ada ibu yang nak kahwin lain, kahwinlah, tak ada masalah apa. Cuma yang penting buktikan tentang kebajikan anak apa yang kita dah jaga, yang kita dah provide, yang mungkin akan rosak kebajikan tersebut kalau bertukar hak jagaan. Tu je. Okay? Sebab seorang lelaki yang faham, seorang lelaki yang dia dah berlaku perceraian, dia takkan, kalau orang yang ada ilmu lah yang dia tahu, dia tak akan berebut jagaan. Okay? Melainkan dia berebut jagaan tu mungkin ada isu yang tersendirilah. Contoh dia mungkin ibu dera anak ke kan, so kalau dia nak rebut nak buat tuntutan pun buatlah tuntutan. Cuma dia kena ingatlah, ranking ni ibu dulu, yang kedua ibu kepada ibu. Maksudnya nenek tu dulu, baru pergi kepada bapa. Okey. Bab jagaan anak ni bab macam itulah. Dia ada ranking. So kalau berlaku kepada mana-mana orang yang dalam saya cerita ni, yang ni tak ada kaitan dengan siapa-siapa, saya bagi ni roughly sahaja. Okey. Alright. Ampun ni cerita apa ni? Tiba-tiba aja
Puan Azlina ni cerita cara manual tak automatik. Oh, hari ni saya banyak buat punchline Okey. Okey, saya nak ambil soalan. Okey. Siapa yang ada soalan dan boleh letakkan soalan. Nak masuk juga. Okey. Siapa yang rasa macam video ni bermanfaat, lupa saya nak bagi tahu. Satu je saya nak minta. Anda share lah, okey? Saya nak minta anda share, kongsikan dekat anda punya Facebook, Facebook personal anda ke, Facebook page anda ke. Okey, so tulis tajuk. Macam ni, tu saya bagi cadangan bagi tajuk macam ni. Peguam cakap kahwin tak boleh hilang hak jagaan. Tulis je macam tu. Barulah macam satu sikit kan. Tu pun kalau hampa nak tulis, kalau aku kahwin pun tak hilang hak jagaan. Macam tu. Barulah macam ada orang baca, siapa ni tiba-tiba tu kan. Okey, barulah macam syok sikit ada tajuk. Saya suka tau kalau baca tajuk-tajuk yang pelik-pelik. Sebab tu harian Metro laku, sebab tu Mastika laku dululah kan. Sekarang orang tak beli buku dah. Okey. Alright. Rita Zita. Malam ni saya steady je kan. Semacam pendekar Melayu pula pakai baju macam ni. Sebab tak ada tanjak rambut pula. Salam Tuan Fahmi. Salam. Kalau dah bercerai, tiba-tiba suami dah berkahwin lain. Tiba-tiba pula lepas tu isteri pun nak kahwin lain. Adakah bekas suami still boleh ambil hak jagaan anak? Okey. Jawapan dia macam saya kata tadi, seorang bapa dia tetap boleh buat tuntutan hak jagaan anak. Okey. Dalam undang-undang dia hanya cerita ibu hilang kelayakan. Ibu hilang kelayakan jika ibu berkahwin lain. Tapi dalam undang-undang dia tak sebut kalau bapa kahwin lain, bapa hilang kelayakan. Tak, puan-puan. Okey. So dia akan advantage kepada bapa. Cuma macam saya kata tadi, dia bukan automatik. Dia kena bapa tu buktikan dulu. Yang dia boleh jaga dengan baik, yang anak tu takkan terjejas kalau duduk dengan dia dari sudut kebajikan. So benda tu berat lah. Seorang bapa nak buktikan. Dia sekadar kahwin saja tak cukup, perempuan. Okey. So kalau isteri kahwin lain pun, tapi disebabkan anak duduk dengan isteri ni, bukan isteri, anak duduk dengan si ibu ni lama. So yang tu pun dalam salah satu bentuk kebajikan yang kita dah boleh tunjukkan kepada mahkamah. Berapa tahun? 5 tahun duduk dengan kita. Elok je, pelajaran pun okey je. Daripada tak boleh baca sampailah dah boleh berpantun. Tiba-tiba berpantun okay? Adakah bekas suami isteri boleh ambil hak jagaan? Cuma dengan perempuan, saya nak bagi tahu satu je. Kalau katalah kan, ada peluang untuk nak berunding, ada peluang untuk berbincang secara baik, yang tu lebih afdal. Okay? Yang tu lebih diutamakan. Kadang kita jangan utamakan kita punya kehendak semata-mata. Saya cerita ni semualah, okay? Bukan khusus pada siapa-siapa. Saya nak bagi tahu, bab jagaan anak ni selalu sangat timbul isu, terutamanya bila melibatkan hari raya, perempuan. Ni nak dekat raya dah ni, raya Aidiladha. Mujok lah kan cerita kita kena duduk kat rumah. Kalau katalah kan, tak tahulah, tapi pun duduk kat rumah pun ada yang tak kenal juga. Sebab dia kata, dah lama sangat duduk dengan ni giliran aku ni sepatut raya. Pun payah juga. Tambah-tambah masuk kawasan PKPD, tak boleh nak rentas masuk macam tu saja. Kan? So, apa yang terbaik beginilah. Yang terbaik tu adalah perlu ada toleransi. Katakanlah kalau dah duduk lama dah, raya tahun lepas pun dekat rumah ni. Lepas tu disebabkan PKP dan sebagainya pun duduk dekat rumah sana. So kalau nanti dah okey balik dan sebagainya, apa kata? Benarkanlah untuk qada. Sebab kita kena faham, bab jagaan anak ni bab yang sebaiknya diselesaikan melalui persetujuan. Okey, dia dengan perempuan dia takkan selesai dengan baik kalau katalah mahkamah perintahkan. Saya nak share satu Saya pernah tengok banyak sangat kes dekat Mahkamah Tinggi Syariah bab jagaan anak ni, yang mana ada yang
keputusan yang mahkamah bagi perempuan yang menyebabkan anak ni tak rela tapi terpaksa sebab mahkamah perintahkan. Okey, so mahkamah perintahkan ada yang jagaan tu pergi kepada si orang lain, tapi bila dah jadi macam tu sampai menangis-nangis. Okey. So kita tak boleh nak kata mahkamah ni tak adil sebab dah melalui proses pembicaraan, ataupun dah mungkin melalui proses pembicaraan pun tapi mungkin kita tak hadir. So yang ni pun salah satu problem yang kita hadapi dekat mahkamah. Sebab bab jagaan anak ni dia paling susah sekali kalau kata diputuskan oleh mahkamah. Okey. Sebab dia akan melibatkan kepada hati dan perasaan anak tersebut. Sebab kalau kata mahkamah perintahkan tu memang ikut status quo, maksudnya ikut benda yang memang sejak azali. Okey. Contoh memang anak ni okey je duduk dengan ibu. Lepas tu mahkamah perintahkan pun duduk dengan ibu. So tak ada apalah. Okey lah kan. So si bapa pun mungkin dapat hak untuk sebagaimana yang dia dah patutlah, hak untuk melawat ke, bermalam ke. Okey, at least okey lah macam tu. Tapi kalau kata perintah ni jadi sebaliknya, ya Allah, yang ni lah cerita dia yang kan hampa tengok dekat viral ke apa, yang pi sampai berebut kat tengah jalan dan sebagainya tu. Ni cerita-cerita macam ni lah. That's why saya lebih suka macam ni. Bab jagaan anak ni bincang cara baik-baik. Seorang ibu dia tak akan gagal bab jagaan anak. Bab jagaan anak dia memang akan dapat kepada dia. Okey. Bapa pun ada hak jagaan dia juga. Kalau kata anak ni mungkin dah besar. Cuma kalau kata anak kecil ni better bincanglah yang baik, yang sebaiknya. Kita pun sangat suka kalau ada proses bincangan yang jelas. Okey, syara ara. Kalau saya tuntut fasah, hak jagaan dapat pada bapa ke sebab suami sekarang dalam penjara, confirm dapat kat puan. InsyaAllah pasti je dapat kepada ibu. Right? Sebab baru nak tuntut fasah. Okey, kalau bapa nak tuntut pun bapa dekat dalam penjara, mana siapa boleh lawan lagi dengan puan? Unless lah tiba-tiba lah kan, ni contoh lah kan, mak kita yang nak lawan dengan kita. Ada tau. Ada mak yang lawan dengan anak dia nak tuntut cucu. Ada. Okey. So macam mana sekalipun kita tak boleh tak boleh halang lah siapa-siapa yang nak buat tuntutan jagaan ni. Kita katakan silakan. Sebab kita tak ada hak untuk nak menghalang setiap orang yang nak filekan kes kat mahkamah. So kalau ada orang yang nak filekan kes, dia kata tak apa, akan tunggulah nanti aku tuntut. So kita jawab cara mudah. Alright, see you in court. See you in court. Jawab je macam tu. Okay. So kalau kata bapak ni kata apa, nak ambil jagaan dan sebagainya, okay, tak apa. Saya tak kisah kalau awak nak ambil, tapi pastikan awak ada perintah. So see you in court. Cakap je macam tu. Barulah macam vogue sikit kan. Baru macam diva sikit. Macam diva. Okay. Dan share what you say. Thank you. Mohon share. Tak payah mohon. Tak payah mohon Puan Ida Ismail. Saya memang benarkan. Setiap apa yang saya posting tu, kalau hampa share tu, terima kasih banyak-banyak. Right? Satu, sebab kita dah cuba sebarluaskan. Yang keduanya, kita sebarkan ilmu. Semoga ilmu yang disampaikan ni dapatlah kepada orang lain juga, dapat pahala kepada kita juga. Sebab asbab kita yang cuba sebarkan kepada rakan-rakan Facebook kita sendiri. Sebab setiap live saya ni, kalaulah sekarang ni saya ada 45,000 follower perempuan, 45,000 follower, tak semua 45,000 tu dapat tengok. Sebab dia punya Facebook tu memang macam tu. Facebook kita nama dia Facebook Reach. Facebook Reach ni dia hanya akan sampai kepada 3 ke 5% sahaja daripada follower saya perempuan, daripada follower kita. Kalau sebab tu hampa jangan pelik. Kalau gambar hampa yang hampa post dekat Facebook hampa tu rasa macam cantik dah, ada 5,000 friend. Tapi yang like tu kadang-kadang 50, kadang 10, kadang 100, paling tinggi pun 100.5. Sebab dia takkan sampai semua. Okey. Saya dan Kak Kia duk gelak, tuan boleh tiap macam gelak. Dia macam itulah.
Hari ni malam ni slow and steady. Punchline tu kena sikit lah. Okey, Amalina Muhammad Nur. Kalau saya nak buat hak jagaan sebab bekas suami tak bagi nafkah, macam mana nak proceed? Oh, buat hak jagaan sebab suami tak bagi nafkah. Uish. Puan Amalina, yang ni dua benda yang berbeza. Okey. Nafkah is nafkah. Jagaan adalah jagaan. Alright? Nafkah dekat mahkamah rendah tau. Mahkamah rendah syariah. Hak jagaan dekat mahkamah tinggi syariah. Tempat pun mungkin dah berbeza. Kalau kata duduk dekat Kedah ni, mahkamah rendah syariah ni, contoh kalau duduk kat Al-Ustaz, dia mungkinlah satu bangunan. Kat situ mahkamah tingkat 1, mahkamah rendah, tingkat 2 mahkamah tinggi kat situ. Tapi kalau macam dekat Penang, mahkamah rendah duduk kat mana? Dekat Bukit Tajam. Mahkamah rendah dekat Bukit Tajam, mahkamah tinggi dekat Georgetown. Okay, dekat Batu Gantung. Kalau kat Perlis tak apalah. Kalau Perlis negeri tu, satu tu je kat situ mahkamah syariah. Situ mahkamah rendah syariah, kat situ juga mahkamah tinggi syariah. Senang sikit. Betul tak? Kalau kat Kedah ni besar. Kat Perak okey juga lagi. Nasib baik kat Perak ni setiap ada macam daerah yang tertentu ni dia boleh jadi mahkamah tinggi. Contoh kalau kata siapa-siapa yang duduk dekat Parit Buntak, okey, dia tak perlu pergi ke Ipoh untuk nak filekan hak jagaan. Dia boleh filekan kat mahkamah syariah Parit Buntak tu juga. Kalau macam dekat Taiping pun kat saya dia mungkin pilih pergi kat Parit Buntak. Okey. Macam Tapah, siapa duduk kat Tapah, dia mungkin kat Tapah saja. Okey. Dekat Perak lah. Kalau macam dekat Selangor, kalau tak silap saya dah ada 2 mahkamah dah sekarang ni. Satu mahkamah tinggi syariah Shah Alam, satu lagi kata tak tahu dah jalan ataupun belum, iaitu mahkamah tinggi syariah Gombak. Dia buat Shah Alam dengan Gombak. Okey. So kalau kata Puan Amalina nak tak dapat nafkah, tuntut nafkah. Bukan tuntut hak jagaan. Kalau puan tuntut hak jagaan, puan takkan selesai nafkah. Kalau puan tuntut nafkah, dia tapi ada isu jagaan, dia takkan selesai bab jagaan. Okey? So tentukan nak tuntut nafkah ke nak tuntut hak jagaan. Dia dua benda yang berbeza. Marliana Lana, buktikan kebaikan anak-anak dulu baru kahwin. Ya, macam itulah. Okey, buktikan bukan kebaikan anak-anak, kebajikan anak-anak. Apa kebajikan yang dah kita jaga dengan baik sangat-sangat. Okey, so relax. Bab jagaan ni jangan risaulah kalau kata kahwin lain. Kata kahwin lain. Kalau kata kahwin lain lepas tu anak pula masih kecil, insya-Allah insya-Allah ibu masih lagi ada kekuatan untuk jagaan tu. Okey, Nurul Liana. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Jika sekiranya perceraian yang berlaku tu disebabkan bapa tuduh ibu ada kekasih, tetapi selepas bercerai anak memang sepenuhnya tinggal dengan ibu, adakah bapa boleh guna alasan dan tuduhan tu untuk memperoleh hak jagaan ke atas anak? Thank you. Jawapan saya, bapa tu tak boleh buat tuduhan macam tu. Okey? Even kalaulah berlaku perceraian tu disebabkan isteri tu sendiri. Contohlah kan isteri ni mungkinlah dikatakan isteri ni curang, okey. So fasah tapi fasah perceraian tu mungkin disebabkan isu yang bukan curang. Isu nafkah dan sebagainya. So bercerai ataupun bercerai secara baik ke, bercerailah apa jua alasan sekalipun, kebanyakan cerita tentang perceraian ni memang takkan ada kaitan dengan hak jagaan. Betul, betul. Salah satu daripada perkara yang boleh menghilangkan hak jagaan anak kepada seorang ibu adalah bila ibu berkelakuan keji secara terbuka. Okey, so dia punya point dia punya keyword dia adalah keji secara terbuka. Alright. Masalahnya adalah bila seseorang ni tuduh, contohlah kan, dia kata ibu ni berkelakuan keji. Sebab apa? Sebab ibu ni mesej dengan seorang lelaki. Contohlah macam tu kan. So dia nak kata curang sebagainya lah, masalah tempoh perkahwinan ataupun selepas pada perceraian. Okay, contoh selepas bercerai pun ibu ni mesej dengan lelaki lain. So kalau mesej pun apa masalah? Okay, so kalau kata berkelakuan keji ni dia mesti secara terbuka. Okay, mesti secara terbuka. So kalau terbuka ni makna kata yang kita faham lah kan, kalau katalah seorang ibu ni dia apa,
dia kerja dia sebagai GRO. Dia memang tiap-tiap malam pergi zoo. Gitu, pergi zoo kan. Lama tak lalu sebelah zoo tu. Okey, so katakanlah dia memang duduk buat kerja-kerja yang macam tu. Alright. So yang tu mungkinlah dia ada masuk sebagai kategori berkelakuan keji secara terbuka. So kalau katalah nak tuduh seorang ibu ni ada kekasih sekalipun, kalau dah berlaku perceraian, so what? Tak ada lah isu kan. Okay. So kalau dia nak bagi alasan macam tu pun, apa kaitan dengan kebajikan anak? Tu je lah. Ya, Yan. Lagi apa? Alright, dalam 5 minit lagi. Iya. Okay, puan? Alright. Okay, sebab bab berkaitan dengan ibu berkahwin lain ni, ataupun mungkin ibu berkelakuan keji secara terbuka ni, benda yang dimasukkan undang-undang macam tu sebab dia mungkin ada cerita tentang kebajikan anak boleh terjejas. Contoh kalau katalah ibu ni berkelakuan keji secara terbuka, so apa kebajikan anak yang boleh terjejas? Maksudnya anak mungkin boleh terikut-ikut. Anak mungkin boleh boleh tengok sikap ibu dia yang berkelakuan sedemikian. Contoh, dia tengok ibu ni dia tiap malam kerja duk pi pakai baju singkat-singkat, semua seksi, seksa-seksa, okey, pergi clubbing contoh dia, balik mabuk dan sebagainya. So, apa yang mungkin menyebabkan kebajikan anak terjejas? Anak ni mungkin boleh tiru, boleh ikut sikap ibu dia tu, macam tu. Okay, that's why kalau kata nak tuduh ibu ada kekasih pun, tengok sampai tahap menjejaskan kebajikan anak ataupun tak. Tu je macam punya point dia. Ya. Okey, kita Ming Jenga. Anak saya nak ajak Ming Jenga. So saya tak boleh lama-lama. Hafiza Zambari. Waalaikumsalam tuan. Waalaikumsalam tuan. Aku pula panggil ku tuan. Macam mana nak hubungi tuan? Saya anak masalah yang sangat sebab jaga anak. Terima kasih tuan. Oh, okey. Baik. Siapa yang macam nak directly dengan saya perempuan, alright, dia perlu aturkan satu private consultation dengan saya. Anda boleh PM, alright. Nanti lepas anda PM tu, anda akan dapat satu link WhatsApp. So dalam link WhatsApp tersebut, saya punya legal assistant saya, Suhaida, dia akan bantu anda untuk dapatkan maklumat. Alright. So siapa yang nak private consultation dengan saya sahaja, dia akan klik link WhatsApp tu. So dia akan aturkan. Okay. Nyam. Tu Kak Kia tetap setia tak cemu dengar tuan minggu tuan semua ada. Nak gelak sedih kau tuan bijak ngambil hati follower. Terima kasih tuan. Tu kemampuan saya perempuan. Kita panggil dalam skill debat kita panggil kemampuan membujuk. Satu soalan yang saya nak tahu. Oh gitu Puan Lidia Ismail ni macam garang je. Boleh ke ex tuntun anak? Tuntut kot puan. Boleh ke ex tuntut anak sekiranya saya berkahwin semula dengan alasan saya seorang ibu yang tidak elok perangainya. So kalau ex nak tuntut, dia bagi alasan kata kita ni teruk, okay, kita ni jahat, dia buktikan. Dia buktikan seteruk mana kita tu. Beban tu ke atas diri dia. Dia nak tuduh kata kita teruk, kita pula mesti kita kata apa siapa pula nak kata aku teruk, aku okey je kan. So what? Kan? So kita pun serahkan kepada dia. Hang tuduh aku teruk, hang buktikan lah. Cakap je macam tu. Alright, see you in court. Kalau benda tu tak betul, tunggu gitu. Alright. Kalau nak tuduh benda ni dekat dalam mahkamah, dia kata kita ni teruk perangai, ibu yang tak elok perangai, dia buktikan. Kita nak tengok sejauh mana pembuktian tu kuat, sejauh mana benda tu boleh mempengaruhi hakim untuk memberikan keputusan jagaan kepada dia. Kita pergi ke mahkamah, kita defend diri kita berkelakuan baik, kita defend hak kita sebagai seorang ibu dapat jagaan, kita defend kemampuan kita untuk menjaga kebajikan anak tersebut. Alright.
perempuan dan tuan-tuan yang mungkin menonton malam ni, yang mungkin menonton kemudian-kemudian, ingat satu perkara. Dekat mahkamah perempuan, dekat mahkamah syariah, kita sangat suka isu yang nak dibuktikan tu adalah berkaitan dengan benda-benda yang boleh meyakinkan kepada kita, kepada mahkamah, apa kebajikan yang kita boleh jaga, berbanding kita cerita tentang keburukan orang. Nak cerita, nak buktikan keburukan orang ni bukan mudah, perempuan tau. Kita nak tuduh berkelakuan keji secara terbuka, bawa pi isu macam-macam. Mak tak boleh baca Fatihah, mak ni macam-macam. Tapi bab kebajikan anak kita tak sentuh pun. Apa yang kita boleh jaga? Tak cerita pun kat mahkamah, tak bukti pun kepada mahkamah kemampuan untuk kita sediakan tempat tinggal yang terbaik, kemampuan kita untuk kita mengajak ilmu agama. So kita tak sentuh pun. Mahkamah akan utamakan untuk orang yang menjaga, yang boleh membuktikan tentang kebajikan anak ni lagi besar daripada cerita tentang keburukan orang. Okey, nak cerita tentang buruk, setiap orang ada buruk. Kita tak sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah SWT dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pun pernah terbunuh. Nabi Musa yang Allah bagi gelaran kalamullah, sebab dia boleh berkata-kata dengan Allah pun, dia pernah terbunuh. Terbunuh dengan terbunuh seorang bangsa Qibti, bangsa Mesir. Apa lagi? Nabi Ibrahim pun pernah tertipu, pernah menipu, tapi menipu sunat lah. Sebab Nabi Ibrahim pernah Allah sayang Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim kan pernah menipu pembesar Mesir. Sebab dia bawa mai Siti Sarah, so dia berhijrah daripada Palestin, berhijrah ke Mesir. So sampai kat Mesir, Raja Mesir berkenan dekat Siti Sarah. So dia bagi tahu, kata sebab nak selamatkan nyawa So dia beritahu kata dia adik dia, macam tu. Kemudian dia balaskan kurniaan, dia bagi kepada Nabi Ibrahim ni Siti Hajar. Begitu. Awak siapa aku cerita bab ni tiba-tiba pula kata bukan ustaz. Putri Kinabalu, tuan, adakah masih ada potensi sang bapa? Sang Sakabiru, ada sang bapa merebut hadanah kerana bini baru beliau ramai anak lelaki sedangkan anak-anak saya perempuan. Saya memikirkan kebajikan anak-anak darah saya, khawatir akan berlaku suatu buruk. Bolehkah saya menjadikan itu sebagai hak itu ditolak? Putri Kinabalu, saya suka soalan puan ni. Right? Yang ni pun salah satu bentuk kebajikan yang penting, iaitu berkaitan dengan aurat. Aurat. Dari sudut keselesaan, dari sudut perhubungan. Sebab kalau kata berkaitan dengan anak-anak kita ni, anak-anak darah, kemudian kahwin dengan si bapa ni mungkin kahwin dengan seorang isteri baru yang ada anak-anak lelaki ramai. So bab yang tu pun mungkin boleh menjadi bab yang perlu untuk diceritakan, yang dibuktikan tentang isu pergaulan ni. Yang ni pun salah satu bentuk yang penting. Kalau katalah benda tu boleh mendatangkan ketidakselesaan, so ada isu yang berkaitan dengan cerita-cerita yang tak berapa nak elok lah tentang hubungan nak tiri dan sebagainya ni. So yang ni perlu diutamakan kepada ibu tu dulu. Jika alamat Nurliana kata, jika alamat terkini bapa tidak ketahui, kita nak guna alamat mana untuk mohonnya? Alamat pejabat boleh ke ataupun alamat kampung bapaknya? Alamat pejabat lagi bagus ya, kalau ada alamat pejabat. Sebab dah confirm sampai kat tempat kerja kan. Bubuh alamat pejabat lah. Kalau alamat kampung lagi, duduk kat alamat kampung bapak dia, bukan kita nak saman bapak dia. Okey, alright, itu saja. Saya rasa macam saya tak larat dah ni perempuan. Saya dah letih dah, pukul eloklah 11 suku. Okey, so siapa yang rasa macam ada persoalan, ada benda yang dia nak tanya, feel free untuk boleh letak dekat dalam page, boleh letak dekat dalam PM.
Tapi saya suka sangat-sangat, sekarang ni lah kan, saya suka sangat-sangat kalau hampa nak tanya soalan, hampa tanya kat TikTok. Saya suka hampa tanya kat TikTok sebab boleh saya buat video pendek. Okay, so saya jemput siapa yang belum buat TikTok lagi, belum join saya punya TikTok lagi, so jom kita ramai-ramaikan. Okay, like dan follow saya punya TikTok. Yang penting jangan tengok kat situ flawless saja, yang penting tengok ilmu tu yang aku nak kongsikan tu. Okay, kalau siapa yang nak best lagi, tanya, masuk dekat dalam grup saya, nama dia Tanya Tuan Fahmi. So dalam grup Facebook tu, kat situ memang untuk tanya soalan. Tanya soalan, insya-Allah reply awal. Okay, alright, itu saja daripada saya untuk malam ni. So siapa-siapa yang dah masa sebelum ni, dia mungkin ada kekeliruan, dia mungkin ada ketakutan nak kahwin lain, mudah-mudahan benda yang saya dah ceritakan ni bolehlah memberikan kepada dia sinar untuk mendapat jodoh yang baru. So selamat pengantin baru kepada mereka yang telah buat keputusan untuk nak kahwin lain. Okey, itu saja daripada saya malam ini, Fahmi Ramli. InsyaAllah esok malam perempuan, kalau tak ada arah melintang, esok saya akan bersama dengan kawan-kawan saya, rakan peguam saya, iaitu Tuan Mukmin, seorang peguam sivil, untuk cerita tentang saman fitnah. Dalam kes rumah tangga ni pun ada isu saman fitnah juga kan. So esok insya-Allah, mudah-mudahan dia ada kelapangan, kita pun ada kelapangan, kita dipanjangkan umur, kita berjumpa lagi, okey, di waktu yang sama jam 10 malam di Facebook page saya ni. Alright, so ajak lagi kawan-kawan yang lain. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah share, kepada semua yang tanya soalan, kepada semua yang tengok pada malam ni. Sampai berjumpa lagi. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok malam. Bye bye.